Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari satu laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zam?" Mai satu orang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, sedekah yang macam mana yang paling besar pahala?" Bukan setakat sedekah, tapi nak sedekah yang boleh mendapat pulangan pahala besar. Dia, orang ni macam-macam. Ada orang dia buat benda sunat, tapi ada orang dia nak buat benda sunat pada masa yang tepat. Ada yang beza. Ada orang dia buat benda sunat, dia suka buat benda sunat. Tapi ada orang dia suka buat benda sunat tapi pada masa yang tepat. Contoh, sembahyang sunat duha ni bila? Sembahyang sunat duha dia mula daripada matahari naik segala. Bermulalah sembahyang sunat duha dan dia berakhir bila? Lebih kurang 15 ataupun 20 minit sebelum zuhur. Ulama bagi break masa tu 10 to 15 minit. Ada sebagai ulama kata 20 minutes. Ada sebagai ulama kata 30 minutes. Half hour before zuhur. Sembahyang duha, takat tu ya sempadan dia. Ramai orang hari ni, tuan-tuan, ramai orang buat benda-benda agama suruh ni. Ramai. Dalam masjid ni tuan-tuan, ramai hari ni saya ingat 3/4. Sembahyang witir tak tinggal, sembahyang duha tak tinggal. 3/4. Tapi dalam kalangan orang yang duk buat benda ni, ada yang mencari saat yang lebih lagi baik, seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sembahyang duha ni, masa paling baik sembahyang duha ni bila? Dalam hadis Nabi kata ketika anak unta beralih tempat tidur. Itu saat paling cantik. Kalau buat time tu, ekstra pahala. Bila? Sekitar 10 ke atas. Sekitar 10, 10.30, 11. Sekitar tu. Anak-anak unta beralih tempat tidur. Jadi, ada setengah orang, dia lepas sembahyang subuh, dia baca Quran. Dia baca Quran, masuk waktu duha. Allahu Akbar. Duha 2 rakaat. Bagus tak bagus? Bagus. Tapi ada setengah orang, dulu dia buat macam tu. Tapi bila dia dengar hadis, Nabi SAW kata, waktu duha yang paling baik ialah waktu tadi ni. Dia switch. Daripada duk buat, immediately masuk waktu duha dia buat, dia tunggu 10.30 baru dia buat. Pasal apa? Pasal dia nak ambil masa yang paling afdal. Nampak tuan? Sahabat ni mai jumpa Nabi SAW, dia tanya Nabi, ayyu sadaqati a'zam? Dia kata, ya Rasulullah, sedekah yang macam mana yang paling besar pahala? Faqala Rasulullah SAW. Nabi jawab, Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahih. Nabi kata, kamu bersedekah ketika kamu tengah sihat. Jangan tunggu sakit baru nak bersedekah. Dikiaskan kepada ibadat lain sama. Nak buat ibadat, jangan tunggu pencen. Nak buat ibadat, jangan tunggu tua tak larat. Nak buat ibadat ni, masa tengah cedah. Masa tu buat. Pasal apa? Pasal ibadat yang kita buat masa kita tengah sihat, puas hati. Berbanding dengan ibadat yang kita buat waktu kita dah duduk atas wheelchair. Kita buat tapi tak puas. Tapi kalau kita buat ibadat ketika kita tengah sihat, kita full swing ibadat kita, puas hati. Sama dengan sedekah. Nabi SAW bila sahabat ni mai tanya, macam mana sedekah yang betul-betul boleh janjikan pahala besar? Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahih. Hang bagi sedekah ketika hang tengah sihat. Syahih. Bagi sedekah ketika hang rasa macam hang kedekut. Rasa macam hang sayang duit. Rasa macam bakhil. Waktu tu kita lawan nafsu kedekut tu. Kita bagi. Itu bagus, Nabi kata. Takhshal faqra. Kamu bagi sedekah ketika kamu takut jadi miskin. Duk berasa macam duit tak apa banyak. Kalau bagi ni kurang lagi. Duk berasa macam nak tunggu duit banyak baru nak bagi sedekah. Duk berasa kalau duit tak apa banyak bagi ni, takut duit kurang, takut jadi miskin. Tengah duk rasa lagu tu, bagi sedekah, Nabi kata. Wa ta'amulul ghina. Dan kamu bagi sedekah ketika kamu berangan-angan nak jadi orang kaya.
Setengah orang dia duduk ligan angka tu. Dia duduk ligan angka. Orang sebulan ataupun 2 minggu sekali check account. Lah semua online. Masuk dalam bank. Online banking, check tengok. Sebulan 2 kali check, duit tu banyak tu. Ya tak payahlah check sampai 2 kali. Tapi dah dia check. Kacau tuan-tuan. Tidak Allah tak turun surah At-Takathur. Alhaakumut takathur. Celaka kepada orang yang takathur, suka duk memperbanyak-banyak. Dia memperbanyak ni maksudnya duk kira ada 50,000. Alhamdulillah naik 51,000 dah. Naik 1,000 tu dia sujud syukur. Dia duduk macam tu. Dia bercita-cita, dia buat target. Dia kata by year end, dia kata aku target ada 300,000 dalam akaun. Dia duduk main macam tu. Dia duduk target macam tu. Ini orang dia panggil ta'mulul ghina. Orang yang pasang angan-angan nak jadi kaya. Dia kira duit hari-hari. Duit tu banyak tu juga. Bukan kira hari ni, kira esok tambah. Banyak tu aja. Pasal dia nak tambah 28 hari bulan. Bagi orang yang makan gaji. 28 hari bulan baru dia nak tambah. Dah, tak dan 28 pun dia kira lagi. Banyak tu juga. Tapi dia kira lagi. Dalam keadaan dia orang yang macam tu, orang main minta sumbangan. Bismillah, ambil bagi. Dia tak fikir, aku bagi ni, target aku lambat lagi nak sampai. Dia tak fikir. Pasal apa? Pasal dia target keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata kalau dia boleh jadi orang yang macam tu, dia mendapat pahala besar ketika bersedekah. Sedekah tu pahala. Tapi kalau dalam situasi yang macam ni, ekstra pahala Tuhan bagi dekat dia. Wala tumhil hatta idza balagat al-hulqum. Nabi kata apapun, whatever it is, jangan tangguh sampai nyawa, sampai di halqum. Nabi kata, bottom line, apapun paling kurang, jangan sampai duk hap nak mati, duk gamit anak suruh main. Abang kata adik ni ambil bagi dekat siapa kah? Jangan, Nabi kata. Pasal waktu tu, tak tahu kita dan tak dan nak bagi. Qulta li fulan kaza wa li fulan kaza. Nabi kata waktu tu, waktu nyawa dah sampai di halqum, waktu tu baru nak panggil anak, nak panggil bini, baru nak abang ni, hang bagi ni kat kawan ni, hang bagi ni dekat kawan ni, hang bagi ni dekat kawan ni. Sedangkan Nabi kata, ala wa qad kana li fulan. Ketahuilah Nabi kata sebenarnya duit yang hang nak bagi tu memang hak orang tu. Maksud dia apa? Duit zakat mungkin. Dia tak keluar zakat. Zakat ni bukan duit kita. Zakat ni duit orang yang patut terima. Dia ada dalam akaun kita. Tetapi di sisi Allah, berapa persen itu hak orang, bukan hak kita. Jangan sampai nyawa di halqum, masa tu baru nak buat semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun orang kaya itu beruntung, tapi perhatikan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia tidak jadi orang kaya yang rugi.